صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، خصوصا إلى والدينا وأولادنا وأسرتنا وقرابتنا أجمعين، وخصوصا إلى سيدنا وشيخنا الشيخ حج محمد عيسى بن أحمد أنصار الله قدس الله سره، وسيد الشيخ حج عمر الزهدي، وأصولهم وفروعهم ومن ينتسب إليهم أجمعين، وهم قدس الله سره. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ولا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المستغفرين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من الموحدين واجعلنا من المهتدين واجعلنا من المخلصين له الدين واجعلنا من العارفين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من المتقين. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء، آمين يا رب العالمين. Kau nak berhenti dulu? Mana? Dan ketahui olehmu. Baik, kita baca kitab Hidayatul Mutafakkirin, muka surat 3 bawah sekali. Qala musannif wal muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi, amin ya rabbal alamin. Dan ketahui, yang ini hendaklah engkau ketahui akan bahawasanya Allah yang membaharukan alam ini dan yang menjadi akan dia lemah. Maknanya apa? Allah jadikan alam dan alam itu Allah jadikan lemah. Jadi segala kelemahan yang ada pada diri makhluk jangan kita bahasakan dari Allah, walaupun Allah yang jadikan, sebagai adab kita dengan Allah. Seperti mana Nabi Ibrahim alaihi salam bersabda, alladhi khalaqani fahuwa yahdini walladhi huwa yut'imuni wa idza maridtu fahuwa yushfin. Dialah yang menjadikan aku, maka dialah yang memberi hidayah kepada aku, dan juga yang mengurniakan rezeki kepada aku.
Dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku. Cuba tengok kata Nabi Ibrahim, allazi khalaqani, dia yang menjadikan aku. Bagus tak menjadikan? Bagus. Fa huwa yahdini, dan dialah yang hidayahkan aku. Bagi hidayah bagus tak? Bagus tak? Maka kita bahasakan dari Allah. Wallazi yut'imuni, dan dialah yang memberikan aku makanan, rezeki. Bagi rezeki baguslah. Baguslah, bahasakan dari Allah. Wa idza maridtu, dan apabila aku sakit, sakit dia tak kata dari Allah. Dia kata apa? Aku sakit. Dia tak kata dan Allah yang menyakitkan aku tak. Rasa sakit tu tak boleh. Maka adab dengan Allah yang tak boleh, jangan kata dari Allah. Kita kata dari kita, walaupun hakikatnya dari Allah. Wa idza maridtu, dan apabila aku sakit, fa huwa yushfin, maka dialah yang memberikan kesembuhan. Beri sembuh, dia kata Allah balik, fa huwa, dia Allah. Pasal apa? Menyembuhkan tu baik, kita suka. Baik, cuba lihat dalam Quran, ya, dalam surah Asy-Syu'ara, ya. Ayat berapa saya tak ingat. Ini kisah Nabi Ibrahim, ya, bermunajat dengan Allah Ta'ala. Ini kata dia tauhid. Ya, tauhid ni dia kena belajar hingga jadi orang yang beradab dan sempurna adab dengan Allah. Adab dengan makhluk ni boleh kira lagi. Tapi adab dengan Allah, itu tak ada berlebih kurang. Itu kena istiqamah, kena tetap, kena khudu'. Adab dengan manusia ni boleh berlebih kurang, tapi dengan Allah tak boleh berlebih kurang, sentiasa kena berlebih-lebih. Baik, habis. Dia kata, dan ketahui akan bahawasanya Allah yang membaharukan akan alam. Ini Allah yang sentiasa mengubah-ubahkan alam. Membaharukan alam, yakni yang mengubah-ubahkan alam. Dan yang menjadi akan dia lemah, yakni menjadikan alam itu lemah. Siapa? Kita ni lah lemah. Dan kekurangan, kita ni makhluk yang serba kekurangan. Allah itu Tuhan yang serba kesempurnaan. Daripada khabar Rasul yang dibangkit akan dia kepada kita. Inilah khabar yang didatangkan oleh Rasul kepada kita. Jika tidak didatangkan Rasul dan pewaris Rasul, tidak dapat juga untuk mengenal Tuhan. Kerana sesuatu itu mesti dengan ilmu, yakni pemberitahuan. Jadi kita ni wajib mencari guru untuk kita belajar agar kita kenal Tuhan yang diibadahkan. Dan dikuat akan dia akan Rasul itu, dan dikuat akan dia akan Rasul itu dengan beberapa mukjizat yang menunjuk ia atas benar perkhabarannya. Apa maksud mukjizat? Mukjizat maknanya yang melemahkan musuh. Perkara yang melemahkan musuh. Asalnya dari kalimah ajaza, telah lemah ia. Ajaza ya'jizu ajzan.
Mukjizat, mukjizatun. Isim fa'il. Kalau mukjazatun jadi isim maf'ul. Ini wazan a'jaza, dari wazan aslama. Muslimun, mu'minun, mu'jizun. Tak sampai lagi tasrih tu kan. Fa'ala yaf'alu, dia ingat. Dah, teruskan. Dan dengan diturun atasnya, yakni yang diberikan kepada rasul-rasul itu oleh Allah Ta'ala, kita, yakni akan kita menyatakan yang tersebut itu, yakni akan ketuhanan Allah, dan menyatakan beberapa hukum daripada pekerjaan agama dan dunia, dan halal dan haram, dan suruh dan tegah dan lainnya. Titik. Habis. Syahdan, ini suatu penyaksian. Ini suatu penyaksian. Bermula mengisbat akan wajib dan mustahil dan harus bagi Allah, iaitu tertentu ia dengan wajib dan mustahil dan harus pada akal juga. Baik, dia kata bermula mengisbat. Apa dia mengisbat? Yakni mengaku sungguh. Mengisbat yakni mengaku sungguh akan wajib, yakni akan adanya perkara yang mesti ada pada Allah. Akan wajib, yakni akan adanya sifat-sifat kesempurnaan pada hak Allah. Dan mustahil, yakni perkara yang mesti tiada pada hak Allah. Wajib pada akal maknanya perkara yang mesti ada pada hak Allah. Mustahil pada akal perkara yang mesti tiada pada hak Allah. Faham? Dan harus, yakni perkara yang sah pada akal Allah jadikan ataupun Allah tidak jadikan. Harus ni ialah hukum pemerintahan Allah yang tidak ada had dan sekatan. Itu maksud kata harus. Harus pada hak Allah ialah, tulislah, hukum pemerintahan Allah Ta'ala yang tidak ada had dan sekatan. Itu makna harus. Hukum pemerintahan Allah Ta'ala yang tidak ada had dan sekatan. Itu makna harus pada akal. Nanti orang tanya apa maksud wajib, tanya dia, wajib pada syarak ke wajib pada akal? Kalau wajib pada syarak, buat dapat pahala, tinggal dapat dosa. Itu wajib pada syarak. Kalau wajib pada akal, wajib pada akal iaitu sifat kesempurnaan yang mesti ada pada hak Allah. Itu maksud kata wajib pada akal. Kalau mustahil pada akal, mustahil pada akal itu sifat kekurangan yang mesti tiada pada hak Allah. Kalau harus pada akal maknanya hukum pemerintahan Allah Ta'ala yang tidak ada had dan sekatan. Boleh ingat? Boleh ingat? Tak boleh ingat? Tulis tak? Tulis tak apa. Tulis tak? Saya hafal. Ini wajib hafal. Baik. Yang kata wajib, mustahil, harus tu, dia kata apa? Pada akal juga.
iaitu pada pemikiran, pada logik akal. Allah ada ni logik dah. Allah tiada ni logik dah. Allah menjadikan alam ni logik je dah. Macam mana boleh kita percaya Allah Ta'ala tu ada sedangkan dia tak nampak? Ada satu cerita, orang cerita lah, dalam sebuah sekolah rendah darjah 2, ya, cikgu ni dia cerita dekat murid-murid dia, perkara yang ada mesti dapat dilihat. Kalau tak dapat dilihat, maka tentu benda itu tiada. Ni cikgu ni cikgu kafir. Dia mengajar budak-budak Melayu Islam. Tapi budak ni pak dia mengaji pondok. Jadi ni budak ni duk belajar tauhid kat rumah dia. Dia nak kena tu cikgu ni, macam mana cara dia. Dia kata perkara yang ada mesti dapat dilihat. Kalau benda yang tak dapat dilihat, bermakna perkara tu tiada. Jadi budak ni tanya, cikgu saya nak tanya boleh? Boleh? Cikgu kata perkara yang ada mesti dapat dilihat. Kalau tak dapat dilihat, maknanya benda tu tiada. Betul tak cikgu? Betul? Pandai kamu? Cikgu kata pandai. Saya nak tanya cikgu, cikgu nampak tak otak cikgu? Tak nampak. Kalau gitu cikgu tak ada otak. Pandai muka. Bodoh dengan cikgu. Kenal dengan budak 8 tahun. Model ni lama-lama orang dah bawa. Dah bertahun-tahun dah ni. Masa saya kecil-kecil je. Masa saya kecil-kecil saya dengar cerita ni. Masa saya umur 11 tahun, 12 tahun. Tahun 7, tahun awal 80-an. Oh, sampai hari ni orang dah bawa model ni. Ini satu hujah nak lawan orang yang tak percaya Tuhan. Baik. Dia kata apa? Wajib mustahil harus ni pada akal juga. Kerana tiada tasawur dikata sekaliannya itu atas Allah Ta'ala pada syarak. Kerana wujud Allah Ta'ala itu qadim ia. Tiada yang memberi bekas atasnya oleh yang lain sekali-kali. Dan wujud barang yang lain daripadanya, iaitu baharu ia, yang datang ia daripadanya. Titik. Maksudnya apa? Maksudnya gini. Tulis. Baik, kita baca sekali lagi. Nanti sedia untuk tulis. Kerana dia kata wajib mustahil harus tu pada akal juga. Maknanya bukan pada syarak, pada akal. Nisbah pada akal. Nisbah pada akal datanglah 3 perkara ni. Wajib, mustahil, harus. Nisbah pada akal datanglah 3 perkara ni. Wajib, mustahil, harus. Pada hak Allah. Jadi dia kata 3 perkara ni pada akal juga. Kerana tiada tasawur. Apa maksud tiada tasawur? Ia tidak dapat terfikir, tidak dapat terfikir dikata sekaliannya itu atas Allah Ta'ala pada syarak.
Yang ni pada hukum syarak. Pasal apa dia kata gitu? Kerana wujud Allah Ta'ala itu qadim, yang tiada memberi bekas atasnya oleh yang lain sekali-kali. Dan wujud barang yang lain daripadanya, iaitu baharu yang datang daripadanya. Titik. Baik. Tulis. Yang tulis nombor 1. Hukum akal tidak sama dengan hukum syarak. Dah. Dia cukup lambat. 3 patah. Contohnya, wajib pada syarak artinya buat dapat pahala, tinggalkan, jika ditinggalkan dapat dosa. Wajib pada syarak artinya buat dapat pahala, jika ditinggalkan dapat dosa. Titik. Dah. Cepat kau Aisyah ni. Hantar ni bagus hari ni, cepat. Hak besar-besar pula lepas. Yang kedua, wajib pada akal artinya perkara yang mesti ada. Wajib pada akal artinya perkara yang mesti ada. Titik. Akal tidak terima, buat kurungan tidak ditasawur oleh akal. Tidak ditasawur. Tasawur Arab aja tasawwara. Tidak ditasawur, bukan ditasawuf. Tasawuf lain, tasawur. Tasawur ni maknanya apa dia? Apa makna tasawur? Itulah Melayu tu. Apa tulis ni? Tidak apa? Baca balik biar. Akal tidak terima. Tasawur ni maknanya penerimaan akal. Tasawur ni maknanya penerimaan akal. Ataupun kita kata apa? Logik pada akal. Itu kata tasawur. Perkara yang logik. Tasawur akal maknanya perkara yang logik pada akal. Faham? Jadi wajib ke ni
perkara yang mesti ada, akal tidak terima, ini tidak ditasawur oleh akal akan ketiadaannya. Itu masuk kata wajib. Wajib apa tadi? Wajib apa? Dia tulis, dia tak tahu. Wajib apa? Wajib akal. Ini wajib, jadi ada wajib syarak, ada wajib akal. Wajib ni ada 8 jenis wajib. Dalam kitab Asbah wal Nazair dia tulis wajib ni ada 8 jenis wajib. Tu kitab usul fiqh. Baik, habis. Tu dia nak cerita mengenai hukum akal. Nombor 2 apa kan? Nombor 3. Nombor 3, dikatakan di dalam ilmu tauhid, hukum akal itu tiga perkara, iaitu wajib, mustahil dan harus. Wajib, mustahil dan harus. Titik. Tiga perkara ini hanyalah pada akal, bukan pada syarak. Nak cerita ni. Tiga perkara ini hanyalah pada akal, bukan pada syarak. Dikatakan hanyalah pada akal, bukan pada syarak, itu artinya, nak sebut arti. Dikatakan hanyalah pada akal, bukan pada syarak, itu artinya ialah Allah itu qadim, tidak didahului oleh sesuatu sebelumnya. Allah yang menjadikan hukum, hukum dijadikan oleh Allah. Dah. Maka wajib dipahami bukan ada hukum
terlebih dahulu daripada Allah. Jadi Allah yang ada dulu, hukum tu Allah jadikan. Maka wajib kita faham, bukannya ada hukum dulu kemudian baru ada Allah. Seperti makhluk, seperti mana makhluk ada hukum terlebih dahulu, kemudian baru adanya makhluk. Titik. Baca banyak-banyak kali biar faham. Baca sekali pening. Ini kata ilmu mantik. Jadi bukanlah ada wajib mustahil dulu baru ada Allah. Allah itu qadim. Mana boleh ada sebelum dia ada sesuatu? Bukan dia ditakluk oleh hukum, bahkan dia yang menjadikan hukum. Maka tu dia katakan wajib mustahil harus tu pada bicara akal, bukan pada syarak. Bukan pada syarak. Syarak ni kemudian Allah jadikan syarak tu. Begitu. Baca ulang-ulang banyak kali sampai dia faham-faham. Ilmu ni kadang-kadang dia kena nazar. Dia kena nazar. Apa nazar? Kena tilik, kena pandang, kena fikir untuk faham. Ilmu ni terkadang daruri. Apa daruri? Dengar sekali pun dah faham. Jadi ilmu ni apa? Ngaji ustaz yang tak faham? Memanglah. Ilmu ni terkadang kena tilik, kena bicara, kena berzakarah, kena tanya, kena itu baru nak faham. Ilmu ni ada ilmu badihi, ilmu aklihi. Ada berbagai-bagai jenis ilmu. Baik. Baca banyak kali, ulang-ulang bagi faham. Baik, habis. Itu dia kata wajib mesti harus tu pada akal, bukan pada syarak. Pada syarak hukum. Syarak ni undang-undang, akal ni perkara yang logik. Syarak ni undang-undang. Jadi bukannya wajib tu wajib syarak. Wajib syarak wajib buat dapat pahala, tinggal dapat dosa. Ada juga wajib tinggal. Tu wajib syarak. Wajib akal ni perkara yang mesti ada. Akal tak terima kata tak ada. Ma la yutasawwaru fil akli adamuhu. Mustahil pula perkara yang mesti tak ada. Akal tak terima kata ada. Ma la yutasawwaru fil akli wujuduhu. Kalau harus ma yasihhu fil akli adamuhu au wujuduhu. Perkara yang sah pada akal, ada ataupun tiadanya. Ada pun boleh percaya, tak ada pun boleh percaya. Tuhan ni kalau tak ada, tak boleh percaya. Ada benda yang Tuhan tak tahu, tak boleh percaya. Ada Tuhan, ada tak perkara yang Tuhan tak tahu? Dalam ilmu tauhid dia bicara, tapi kita tak boleh cakap kepada orang luar, haram. Jangan cakap kat orang luar, hak tak mengaji tak boleh. Nanti dia salah faham, dia tak jadi syirik, dia kata kita yang syirik pula sekali.
Pasal dia tak faham maksudnya. Jadi kita jangan cakap di luar majlis ilmu, jangan cakap, jangan tunjuk pandai. Engkau tahu dah apa yang Tuhan tak tahu? Jangan. Tak boleh mengetes lagu tu, haram. Allah ni maha mengetahui. Jangan kata Tuhan tu ada benda dia tak tahu. Tak boleh. Hukumnya adalah haram. Boleh, faham? Jangan suka mengetes orang. Ada kadang-kadang orang ni dia belajar tauhid sikit, dia pandai sikit, dah cakap pelik sikit pada orang, dia mula nak mengetes. Yang kau tahu dah ada Tuhan, ada benda yang Tuhan tak tahu. Dia seronok cakap lagu tu. Itu permulaan nak jadi sesat. Permulaan nak jadi sesat ni, berkata perkara yang haram, bercakap pada orang awam, pada pihak ketuhanan Allah. Itulah dia mula cakap. Lama-lama dia nak sesat. Dengar. Baik, nanti kita akan berjumpa perbahasannya di dalam ilmu tauhid. Nanti. Sekarang tak boleh lagi beritahu. Ya. Lagi apa buat sembang-sembang kat kedai kopi. Ni balik raya haji dia sembang-sembang kat kawan dia, kat padang bola. Tahu tak? Apa yang Tuhan tak tahu? Tak boleh. Haram. Dosa. Terkadang boleh bawa kepada zindik. Jangan main. Sekurang-kurangnya dosa-dosa. Jangan cakap benda-benda yang boleh menyebabkan orang salah faham dengan ketuhanan Allah. Bercakap perkara yang menyebabkan orang akan salah faham dengan sifat kesempurnaan Allah, boleh membawa kepada sekurang-kurangnya dosa besar, dan boleh membawa kepada kafir zindik, mengeluarkan kalam hakikat kepada kalam syariat, hukumnya haram, memperkatakan perkara yang boleh menjadikan orang awam mendengarnya jadi kesamaran faham terhadap Allah pun adalah haram. Baik, habis. Dan wujud. Dan wujud barang yang lain daripadanya, iaitu baharu ia, yang datang ia daripadanya. Hukum ni dijadikan oleh Allah. Bukanlah hukum itu mendahului Allah. Hukum itu dijadikan oleh Allah. Bukanlah hukum itu mendahului oleh Allah Ta'ala. Allah tidak tertakluk kepada wajib, mustahil, harus. Wajib, mustahil, harus ni pada akal kita jua untuk mengenal Allah. Itu yang nombor 4. Nombor 4 kan nombor 5. Allah tidak tertakluk kepada wajib, mustahil, harus. Bahkan wajib, mustahil, harus itu pada akal kita jua untuk mengenal Allah. Baik, habis. Kita berhenti situ dulu. Kemudian katanya ada perwujud sekalian makhluk ini. Tanda situ. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارحمنا وأنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا، ولمشايخنا وللمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك يا فتاح يا رزاق. افتح لنا فتحا قريبا كما فتحته على أنبيائك وأوليائك وعبادك الصالحين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.